Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, untuk UPKK hari ini kita belajar jawi dan had ya. Apa yang kita nak belajar hari ini dalam tajuk hukum darlung. Okey, apa itu darlung? Darlung ni hukum suku kata terbuka a perlu ada huruf alif pada suku kata kedua untuk dal, ra, lam, waw, nga. Sebab tu kita panggil dia darlung. Okey, contoh yang pertama, dal, dada. Da suku kata pertama, da suku kata kedua. Ini yang kita panggil suku kata. Kalau satu penuh ni kita panggil dia perkataan. Kalau satu bunyi ni kita panggil dia suku kata. Jadi bila jumpa dalam suku kata kedua itu huruf dal, ra, lam, waw, nga ini, kita perlu ada alif. Okey, mesti letak alif. Ejaan da, ni di a mesti ada dada. Selalunya kan ada certain huruf bila kita eja tak perlukan huruf alif, tetapi apabila kita bertemu dengan huruf ini, huruf darlung, perlu letak alif. Okey, ra, bara, lam, bala, waw, bawa, nga, nga. Kena ingat darlung. Darlung suku kata kedua dia mesti ada alif. Suku kata kedua dan seterusnya mesti ada alif. Okey. Suku kata terbuka yang kedua, tidak ada huruf alif pada suku kata keduanya apabila di akhirnya bukan huruf darlung. Kalau bukan huruf darlung, tak perlu letak alif. Jadi selain daripada huruf dal, ra, lam, waw, nga ni, selain daripada huruf ni, kita tak panggil ia darlung. Ianya tidak perlukan huruf alif pada suku kata kedua dia. Contohnya, sekiranya imbuhan akhirannya hendaklah ditambah huruf alif pada suku kata kedua. Contohnya, mata. Mana ada alif kan? Tak ada. Kita tak boleh tulis mim alif ma, tak alif ta, mata, tak boleh. Tetapi ia boleh diletakkan alif jika kita gunakan imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran apa? Inilah, ada tambahan imbuhan dekat ujung dia ni. Mataku, bapaknya, berapakah, sayalah, kan. Itu barulah kita letak alif. Kalau tak ada, tak boleh letak alif. Okey, contoh lain, bajakan, luka-lukanya, laga, melagakan, sama-samakan, adakan. Itulah penerangan tentang darlung. Ingat, jika darlung perlu ada alif di suku kata keduanya. Jika tidak termasuk dalam darlung ataupun selain daripada huruf dal, ra, lam, waw, nga, perlu letak alif. Tak perlu letak alif, tak perlu letak alif. Kalau darlung, perlu alif. Kalau bukan darlung, tak perlu alif. Tetapi perlu tambah alif jika ada imbuhan akhiran. Okey, jelas Okey, kita pergi pula kepada penggunaan huruf qaf dan kaf. Okey, dalam bahasa Melayu, perkataan yang menggunakan huruf qaf, perkataan bahasa Inggeris menggunakan huruf kaf. Ingat dalam bahasa Melayu perkataannya kita guna huruf qaf untuk K. Ini untuk K. Ni beza dia. Kalau dalam bahasa Melayu, bahasa tu asal bahasa Melayu, kita guna qaf. Kalau dalam bahasa Inggeris kita guna kaf. Okey, apa contoh dia? Okey, contoh perkataan dia katak. Kotak. Kotak guna qaf. Katak. Kakak. Songkok. Tu bahasa Melayu Bahasa Melayu guna
Qaf pokok. Baik. Balik. Okey, untuk bahasa Inggeris pula, untuk ejaan bahasa Inggeris, cake. Kaf ya, kaf. Perkataan asalnya daripada bahasa Inggeris, kita mesti guna kaf. Cake, klinik, teknik, plastik, drastik, gimnastik, abstrak. Abstrak. Okey, gimnastik. Biasa kalau bahasa Inggeris ni, ejaan dia kalau nak pindah kepada Jawi, kita kena ikut bunyi dia. Jim. Macam mana eja jim? Ga, ya, mim. Jim. Eja nas, nun alif, sin. Nas. Ta, ya, kaf, tik. Gimnastik. Plastik. Mesti ikut bunyi dia, baru dapat ejaan yang betul. Ingat, dalam bahasa Inggeris kita guna kaf, tapi perkataan bahasa Melayu kita akan guna qaf. Okey? Jelas ya? Mudah saja. Okey, seterusnya penggunaan huruf ta dan ta marbutah. Okey, perkataan bahasa Arab kita perlu gunakan huruf ta marbutah, dan perkataan bahasa Melayu kita perlu gunakan huruf ta. Okey? Bahasa Arab, contoh ayat. Bunyinya sama tak? Bunyinya ayat sama juga. Ia untuk menggantikan T. Kalau tadi kaf dengan kof, bunyi K. Tapi untuk T, kita akan gunakan huruf ta dalam bahasa Melayu. Untuk perkataan asal bahasa Melayu, ta marbutah, kita akan gunakan ayat perkataan bahasa Inggeris. Bahasa Arab, sorry. Untuk bahasa Arab, ayat kita tak guna ta biasa, kita guna ta marbutah. Kalimat, surah, zakat, solat, umrah. Ayat, tengok ayat kita guna ta biasa. Hajat, surat, sahabat, sihat, karat. Tu kan, jelas kan, senang kan. Jadi ingat, untuk bahasa Melayu, huruf T, perkataan bahasa Melayu kita guna ta biasa. Perkataan ta marbutah kita gunakan untuk perkataan yang asalnya dalam bahasa Arab, asal daripada bahasa Arab. Okey, seterusnya perkataan 3 suku kata atau lebih. Perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih dan suku kata pertama berbunyi alif, huruf alif tidak ditulis pada suku kata pertama. Okey, macam mana nak tahu bunyi suku kata dia? Suku kata dia yang pertama ba, suku kata kedua ha, suku kata ketiga sa. Bahasa. Ada 3 kan? Ada 3 suku kata. Jadi suku kata pertama ni lah yang dikatakan tak memerlukan huruf alif. Huruf alif tidak ditulis pada suku kata pertama. Okey, ini untuk yang 3 suku kata atau lebih. Contoh yang kedua, bahagia. Ba satu suku kata, ha satu suku kata, gi satu suku kata, a satu suku kata. Bahagia, bahagia. Okey, suku kata pertama tidak memerlukan alif. Cakrawala pun ada huruf alif patutnya kan? Cakrawala, cenderamata, halilintar, cahaya. Jadi yang ini tidak memerlukan huruf alif pada suku kata pertamanya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Nanti sementara masa awak tengok video, pastikan awak buka buku nota padat. Nota padat saya ni lain kot daripada awak punya. Tapi boleh carilah dalam tajuk yang sama. Isi kandungannya masih sama. Nanti semak dalam buku nota padat awak sambil mendengar penjelasan saya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.